Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahul qawlana. Okey, bersama saya lagi Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Alright. So hari ni kita nak belajar apa sayang? Kita masih lagi dalam bab tingkatan 4. Bab 6 kita belajar berkaitan dengan imbangan duga. Okey, kalau dalam video sebelum ni saya tunjuk macam mana daripada dia dah siapkan baki-baki, kita tinggal masukkan je guna konsep bahil. Okey, hari ni untuk video kali ni saya nak tunjuk macam mana kalau daripada ledger, buku tunai dan buku tunai runcit punya baki, kita nak move kepada imbangan duga. Okey sayang. Okey, so by end of this video kamu akan tahu macam mana. Okey, bila kamu dah tahu cara nak tutup ledger, kamu dah ada baki HB, kamu bawa dia jadi baki BB, dan macam mana kamu nak pindahkan baki BB kepada imbangan duga. Alright sayang, kita masih lagi menggunakan konsep yang sama. Okey, so sekarang saya guna dulu format yang kita guna untuk video sebelum ni. Kita buat apa? Kita masih lagi gunakan format imbangan duga. Okey, pertama sekali kita kena tulis nama perniagaan. Okey, sekarang ni kita cuba tengok slide. Okey, slide ni menunjukkan buku tunai runcit dan ledger di bawah diperoleh daripada rekod perakaunan perniagaan Seroja. Okey, so kita tahu nama perniagaan dia adalah Perniagaan Seroja. Alright. Lepas tu lepas tu diminta kita buat anda hendak memindahkan baki-baki akaun ledger, buku tunai dan buku tunai runcit ke dalam imbangan duga. Okey, ini bila kita tutup dalam soalan ni dia bagi pada 31 Mac. Imbangan duga ada masing-masing ni sayang di punya format. Ini pun ada markah sayang, jangan lupa 20x2. Okey, apa tu kita buat apa? Kita buat kotak. Alright. Lepas tu kita ada debit dan kredit. Ingat sayang, imbangan duga mesti ada debit dan kredit. Jangan lupa RM. Kita panggil ringgit Malaysia kan. Tiba. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok dulu kat dalam slide. Pertama sekali dikeluarkan buku tunai. Okey, buku tunai ni kita dah tahu cara nak buatnya. Ini saya dah ajar, saya dah tunjuk dalam bab 4, tingkatan 4 dalam buku catatan pertama berkaitan dengan buku tunai. Okey. Dalam buku tunai ni kita dah tutup, kita tahu yang belah debit semua yang kita dapat duit, yang belah kredit semua yang kita keluarkan duit. And then kita dah tutup. Lepas tu nampak tak ada baki HB. Baki HB ni adalah untuk mengimbangkan kedua-dua belah side. Okey, sekarang ni kita dah tahu baki HB dia berada di sebelah kredit untuk tunai dan bank. Okay, kita tengok laju tunai dan laju bank. 4650 untuk tunai, bank 19762. Okey, bila baki HB berada di sebelah kredit, kita akan hantar dia jadi bawah, akan jadi baki BB. Okey, baki BB tu yang kita ambil untuk masukkan dalam imbangan duga. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita masukkan? Tunai dan bank. Okey, lepas tu dua-dua berada sebelah debit. 4650 dan 19762. Itu saja. Macam itulah. Bila kamu dah ada baki HB belah kredit, kamu tutup, kamu akan jadikan dia baki BB belah debit. So itu adalah baki yang kita akan bawa ke dalam imbangan duga. Okey, sekarang kita tengok buku tunai runcit pula. Okey, pemberada baki BB, nampak baki HB 75 dan akan jadi baki BB 75 juga belah penerimaan, iaitu debit juga. So kita tulis tunai runcit. Alright, 75. Ini dia siapkan baki BB untuk kita. So kita tak perlu nak pindah-pindah kepala. Alright. Sekarang ni kita tengok kedai Nia. Okey, kedai Nia kalau awak tengok belah debit dan belah kredit, belah debit 6840, belah kredit diskaun diberi dan bank menunjukkan 6840 juga. So dua-dua dah tally, debit dan kredit dah tally. So dia tak ada baki HB. So dia tak ada baki yang akan hantar bawah dan dia tak akan ada lagi baki bawah-bawah. So tak ada baki, so tak perlu masukkan. Bila dah tally, tak ada baki, tak perlu masukkan. Itu saja sayang, simple saja. Alright, sekarang kita tengok syarikat TY. TY pun sama, nampak? Belah debit dan belah kredit pun sama bila kita tutup yang tengok Okey, pulangan belian diskaun diterima dan bank bila kita campur kita akan dapat 21,120 dan belah kredit adalah belian 21,120 diisi imbang. Dia tak ada baki-baki dah, tak ada dah lebihan yang tak bayar lagi ke apa. Okey, so habis cerita. Kau dah seimbang, dah habis tutup, dah cantik tutup, tak perlu nak pindahkan apa-apa baki lagi sayang. Alright, sekarang kita tengok perniagaan Li. Nampak perniagaan Li dia ada baki BB saja 800. Okey, perniagaan Li kenapa dia berada sebagai debit? Perniagaan Li ni
Okey, lepas tu belian berada sebelah kredit. Okey, kalau kamu tengok sebenarnya perniagaan Lee ni nampak dia letak 31 Mac. Bila 31 Mac dia sebenarnya baki HB bukan baki BB. Soalan ni silap sayang. Okey, tak apa, kita betulkan. So kita tukar. Kalau sekarang kita buat untuk March, so mesti kita tutup end of March. Bila March kita tahu dia ada 31 hari. Ingat, January atas, February bawah. March atas, March 31, April bawah. Mei atas, Jun bawah, Julai atas, Ogos pun atas. Julai dengan Ogos dua-dua atas. So di 31. Yang berada di bawah bukan 31. Dia sama ada 30 dan Februari kita tahu dia mungkin 28 dan 29. Alright. Sekarang ni kita tengok perniagaan Lee. Nampak belian berada sebelah kredit. Belian kita tahu bila kita beli dia adalah ABB kita sebenarnya. Kita beli daripada dia, sekarang kita tak bayar apa-apa lagi. Kita pun tak pulang apa-apa barang kat dia. Lepas tu bila kita tutup jadi baki HB belah debit tu 800 pun HB tu sebenarnya sebab 31 Mac. So baki HB tu lah kita akan jadikan baki BB. So baki HB berada sebelah debit, jadi baki BB belah debit. So kita tulis perniagaan Lee. Bila baki HB berada sebelah debit, kita tutup bagi jadi baki BB. So itu akan jadi belah kredit. So kita letak perniagaan Lee 800 baki BB dia. Alright. Lepas tu kita tengok seterusnya account premise. Ini pun sama, soalan silap sedikit. Alright. So kita tengok account premise, nampak modal berada sebelah debit. 70,000. Lepas tu belah kredit 31 Mac, tapi sepatutnya baki HB bukan baki BB. So kita betulkan dia baki HB. So bila baki HB berada sebelah kredit, baki BB akan jadi belah debit. Kita tulis apa? Premise. Berapa? 70,000. Lepas tu Account modal nampak tak? Dia belah debit dan belah kredit. Belah kredit 70,000, 3,000, 30,000 jadi 103,000. Lepas tu belah debit tak ada apa-apa baki. So nampak baki HB 31 Mac. So itulah baki HB, kita akan jadikan dia baki BB. Daripada debit baki HB, baki BB akan jadi belah debit. So berapa modal? Belah kredit. Nampak baki HB belah debit. So baki HB belah debit. So baki BB akan jadi belah debit. Berapa? 103,000. Ambil je balik. Akaun belian ni pun seimbang. Nampak? Seimbang ke? Tak. Baki HB nampak berada sebelah kredit. So kita tutup bila baki HB berada sebelah kredit. So kita tulis belian. Bila kita tutup HB belah kredit, BB jadi belah debit. Baki BB tu yang kita nak ambil sayang. 23,120. Alright. Lepas tu akaun jualan pun sama. Akaun jualan nampak HB berada sebelah debit. Kita tutup, kita akan jadikan dia baki BB. So baki BB berada sebelah kredit 8340. Pulangan belian. Pulangan belian ni, belian adalah belanja. Pulangan belian dia akan mengurangkan belanja. Bila belanja berkurang, dia akan jadi belah kredit. Kalau kamu tengok ni nampak baki HB mesti hilap lagi soalan. Baki HB, 31 Mac 960. So baki HB berada sebelah debit. Kita tutup, kita akan jadikan baki BB. So dia akan bergerak jadi belah kredit 960. Guna balik konsep akhir tu, kita tahu pulangan belian adalah dia mengurangkan belanja. Bila mengurangkan belanja, dia akan jadi belah kredit. Sebab tu dia punya sifat asas dia memang macam tu. Sewa diterima. Sewa diterima adalah hasil. Betul sayang? Hasil mesti akan jadi belah kredit. Sekarang kita tengok sewa diterima. Sewa diterima, baki HB dia hantar bawah dia, baki hantar bawah berada di sebelah debit 4,000. So bila kita tutup, kita akan jadikan di baki BB. Baki BB akan bergerak jadi belah kredit. So berapa? 4,000. Alright, gaji kita tahu dia punya klasifikasi adalah belanja. Belanja mesti berada di sebelah debit. So kita tahu, nampak ni baki HB berada di sebelah kredit. Kita tutup. Jadikan baki BB berada di sebelah debit sebanyak 650. Diskaun diberi. Diskaun diberi kita nampak. Saya tulis dulu diskaun diberi. So dia berada sebelah kredit baki HB. So bila kita tutup, kita akan jadikan dia baki BB. Dia akan bergerak jadi belah debit dan 684. Sama juga dengan diskaun diterima.
Okey, ini baki HB belah debit. So baki BB belah kredit 2016. Alat tulis. Okey, 55. Dan akhir sekali belanja pejabat. Dah kena menunduk dah saya. Okey, sekarang ni saya tunjuk dulu analogi macam mana saya boleh tutup-tutup macam ni. Okey, contoh kita ambil satu. Kita ambil yang paling bawah ni alatan pejabat. Okey, kita tengok. Sayang. Oh, sayang. Okey, alatan pejabat nampak tak dia bentuk T? Saya tulis kat tengah ni lah. Tak apa, padan balik. Okey. Dia bentuk T. Lepas tu tuna runcit dia kat sini saya tulis simple je. 120. Okey, kamu tengok dekat dalam alatan pejabat. Alatan pejabat pula. Belanja pejabat. Okey, nampak tak sayang? Nampak? Okey. So, tuna runcit 120. Lepas tu, sekarang ni belah kredit tak ada apa-apa. Oh, bila kita nak tutup, kita akan tengok mana yang besar. Bila kita tengok, oh belah debit besar 120. So, yang besar tu akan jadi dia punya pengimbang tara. Lepas tu, bila kita nak seimbangkan dia, kita akan jadikan baki HB kat sini 120. Okey, sekarang nampak soalan pun sama. 120, HB berada sebelah kredit. So, bila kita dah tutup, kita dah ni, kita kena move ke sini. Jadi, baki BB 110. Okey, kalau kamu tengok tarik kat sini, March 31. Ini pun sama, March 31. Bila kat sini jadi April 1. Gitu. Gitu. Ya, inilah yang kita akan pindah. So, ini belah debit, ini belah kredit. Ya, inilah yang kita nak gunakan. Sebab tu dia jadi belah debit saya. Alright. Saya padam, takut keliru ya. Ni saya ada tunjuk dalam bab 5 ledger. Cuba scroll balik, mana tahu jumpa kan tiba-tiba kan yang saya tunjuk kat dalam bab 5. Okey, sekarang ni kita dah tutup. Okey, sekarang ni kita kira. Okey, kita kira belah debit dulu. 4650, 19762, 75, 70,000, 23120, 650, 8684, 55120 akan dapat 119116. Debit 119116. 119,116. Saya suka sebut figure macam tu tiba kan. Okey, so sekarang kita tengok belah kredit pula. 800, 103,000, 8,340, 960, 4,000 dan 2016. 2016 tiba kan. Pun dapat sama juga sayang. Miracle tak? Miracle. Itu yang saya suka dalam imbangan duga ni. Dia mesti seimbang. So, bila dia seimbang, kita tahu jawapan dia kebarangkalian betul-betul tu 99%. Saya boleh bagi kamu jaminan kalau kamu tahu konsep guna konsep bar dan hill tu, ataupun kamu dah tahu cara nak tutup ledger. Bila dah tutup ledger kamu betul, dan bila kamu move kepada imbangan duga, dia tak ada masalah. Kalau berlaku ketidakseimbangan dekat dalam imbangan duga ni, kebarangkalian kamu punya ledger berada di salah tempat, ataupun kamu yang debit kamu tak kredit kamu tak debit, ataupun mungkin tersalah amount, ataupun mungkin kamu tersalah kira. So jangan risau sayang, jangan bening-bening kepala dalam exam bila tak seimbang kan. Aduh, rasa macam nak runtuh langit. Jangan risau sayang, tak runtuh lagi langit, insya-Allah. Okey, apa yang perlu kamu buat, kamu relax, kamu tengok balik, kamu view balik kamu punya ledger satu. Kamu guna balik konsep yang saya bagi tu. Jangan lupa sayang, bahir belanja aset debit tambah kredit tolak HIL, hasil equity liability, kredit tambah debit tolak. Kamu guna tu sampai bila-bila. Itulah account. Simple. Tiba kan. Okey, so ingat, bila kamu dah tahu cara nak tutup ledger, kamu dah tutup ledger baki. Okey, kamu tahu baki HB tu akan jadi baki BB. So baki BB, kalau contoh baki HB berada sebelah kredit, baki BB berada sebelah debit. Baki BB tu yang kita nak move kepada imbangan duga ni sayang. Sebab ini semua baki-baki ni dia akan guna pada next punya accounting cycle. Gitu. Okay, faham tak setakat ni? Sangat mudah kan? Sangat simple. Itulah imbangan duga. Okey, untuk next video saya akan masuk untuk dalam kitaran yang seterusnya. Okey, kita akan tengok bab
bab 7 sayang. Bab 7 tingkatan 4 kita akan belajar berkaitan dengan penyata kewangan milik tunggal. Okey, kita akan belajar. Okey, saya ada lagu nak share dengan kamu semua untuk next chapter. Jangan lupa stay tune. Jangan lupa juga share, like dan subscribe kita punya channel. Dan untuk next video saya akan berkongsi dengan kamu macam mana nak hafal formula untuk penyata pendapatan dan untung rugi. Penyata pendapatan dan untung rugi. Penyata pendapatan dulu panggil penyata pendapatan, sekarang panggil PPUR, penyata perdagangan dan untung rugi. Sekarang panggil, dulu panggil penyata pendapatan je, sekarang panggil penyata perdagangan dan untung rugi. Di sini ada dua, okey sebenarnya, okey, ataupun akaun perdagangan dan untung rugi. Sama saja. Alright, so dia ada dua format, satu bentuk T, satu bentuk penyata. Okey, no worry. And then kita akan belajar PKK, iaitu penyata kedudukan kewangan. Kalau dulu kita panggil kunci kira-kira, saya tak tahulah mana dapat kunci kira-kira tu, lepas tu jadi penyata kedudukan kewangan. Kalau dalam English pun kita panggil statement of financial position, memang kita panggil penyata kedudukan kewangan, sama saja dengan bahasa Melayu. So sekarang mungkin dia dah enhance korang punya syllabus ni, accounting, korang sangat bersyukur, korang patut bersyukur. Korang punya accounting punya syllabus ni, nanti bila kamu dah pergi kamu tahu macam mana nak apply. Sangat simple sayang, sangat mudah. Okey, sampai jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa share, like dan subscribe kita punya video. Saya dah cakap tadi, jangan lupa. Okey, sampai jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.